Ya, ada kembali menerusi Rampai Pagi. Jadi seperti yang telah kita janjikan ni Wali, kita akan mengikuti bersama ni satu wawancara kita iaitu dalam segmen motivasi kewangan di mana kita akan berbicara mengenai dengan penggunaan kad kredit. Apa kebaikannya, apa keburukannya, itu akan kita tanyakanlah ya bersama dengan tetamu undangan kita pada pagi ini ya. Ya, terus saja kita perkenalkan tidak asing lagi di Rampai Pagi, pakar kewangan kita Afizah Osili bersama kita pada pagi ini di sebelah kanan Intan. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Kabar baik, Alhamdulillah, sihat. Gembira rasanya sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama pada pagi ini dalam segmen motivasi kewangan ya. Satu tajuk yang menarik sebenarnya, kadang-kadang jarang diperkatakan mengenai dengan penggunaan kad kredit ini ya. Jadi pasti ramai ingin mengetahui kebaikan ya dan juga keburukan kad kredit ini dan juga bagaimana cara kita menggunakan perkhidmatan ini. Jadi saya serahkan terlebih dahulu untuk bersama dengan Intan ya, bersama dengan tetamu kita, silakan. Terima kasih Wali. Jadi Puan ya berbicara mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini penggunaan kad kredit. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi secara lanjut mengenai dengan topik ini, silakan. Okey, so sebelum memulakan macam mana kan menggunakan kad kredit, kalau ada yang ingin subscribe kad kredit ataupun tidak, kita ni buat perbezaan antara kad debit sama kad kredit dulu supaya indah kelirunya orang. So kad debit ini adalah daripada akaun kita ni sendiri. Okay? Dan jumlah mengikut berapa yang ada di dalam akaun itu adalah berapa jumlah yang kita ni adalah. Dan tiga, kita ni tidak perlu membayar kadar peratus kerana ianya duit daripada akaun kita ni sendiri. Manakala kad kredit adalah pinjaman. And then ada had yang ditetapkan oleh penggunanya. Okay. Sudah tu, kita ni perlu membayar kadar peratus yang ditetapkan jika tidak membuat pembayaran secara penuh. Jadi kita ada infografiknya ya. Jadi insyaAllah infografik dan juga poster yang dikongsikan bersama kita ini akan terus ya kita ni kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita ni ya. Perbezaan antara kad debit dan juga kad kredit tadi ya. Jadi alhamdulillah kita ni sudah pun dapat membezakan. Inilah seperti yang Puan Afizah nyatakan sebentar tadi ya. Kalau kad debit ini untuk akaun kita ni sendiri ya, sementara kad kredit adalah pinjaman. Kalau kita lihat di sana lagi jumlahnya mengikut berapa yang ada di akaun kita ni, kad kredit had yang ditetapkan ya. Dan kalau kita lihat lagi kad debit di sana tidak perlu membayar kadar peratus kerana ianya duit dari akaun kita ni sendiri. Dan kad kredit bayaran kadar peratus yang ditetapkan jika tidak membuat pembayaran secara penuh. Jadi itu yang kadang-kadang membuatkan orang bimbang lah ya untuk menggunakan kad kredit ini kerana membayar kadar peratus yang ditetapkan jika tidak membuat pembayaran secara penuh. Ini pada kebiasaannya adalah pada tarikh dan juga waktu-waktu yang telah pun ditentukan ya. Baik Puan, berikutnya ini apa sebarang contoh dalam penggunaan kad kredit ini mungkin boleh dikongsikan bersama kita. Jadi sebagai contohlah sekiranya Ali memiliki kad kredit. Kalinya had kad kredit yang ditentukan adalah 4,000. Jadi kalau kita ni lihatlah bulan Mei-nya. Ia menggunakan 500. Kali ia indah melunaskan hutangnya tu bagi masa yang ditentukan. Jadi jumlah tertunggak tu dibawa balik ke bulan Jun. Kali dicampur dengan kadar peratus yang sudah ditetapkan. Dan sudah tu bulan Jun tu dilunaskannya semua. Jadi jumlah tertunggak kosong kan, tapi sudah Julai tu ia sekiranya ia orang travel lah kali ia menggunakan 3,000. Sudah yang menggunakan 3,000 tu alahnya sampit dia jualnya macam sudah balik tu banyak te perbelanjaan apa lagi kan. So ia hanya melunaskan hutangnya 100. Jadi jumlah tertunggak hanya tinggal 2,900 Jadi di 2,900 anu akan dibawa ke Ogos sebab ia hanya melunaskan 100 tu kali kadar campur kadar peratus tu kali bulan tu minjam lagi ya. Pakai lagi kredit kata tua 500. Tapi yang melunaskan hutangnya tu 100. Ia kalau kita ni lihat sana actually bertambah. And then ia dah boleh keluar daripada limit atau dan sudah ia clear tu ia dah clear fully.
Yang ani boleh memudaratkan lah. Pasal had dalam limit itu bukan ketani punya nyorang duit ketani sendiri tu, itu hanyalah pinjaman. Jadi ketani akan membayar kadar. Ani yang membuatkan boleh nyorang hutang atas utang. Kan tadi sudah ia berhutangkan tapi belum sempat ia melunaskan even half. Ia membayar macam ala kadar macam hanya not even minimum 100 saja dipinjamnya more than apa yang dibayarnya balik. Itu yang membuatkan orang selalu terstuck dengan orang repayment ni. Ada outstanding kredit kad. Ya, jadi itulah antara contoh ya penggunaan kad kredit ini. Jadi kita juga ni punya ingin mengetahui bersama ni apa antara ya kebaikannya. Kita saja ada juga ni antara yang menggunakan kredit. Jadi apa antara kebaikan dan juga keburukan apabila kita memiliki kad kredit ini? So kebaikan memiliki kad kredit adalah ketani dapat mengumpul mata. Dan mata yang dikumpul ni bolehnya orang di-redeem. Sama ada cash rebate ataupun kalau yang paling popular lah masa ni, kalau di luar negara, diorang use mata tu sebagai orang mileage points, di mana diorang boleh menggunakan untuk travelling apa. Okay. Yang kedua, duit kecemasan tambahan. Okay. Hanya supplementary lah tambahan orang. And then tiga, boleh mencegah, ini yang paling important lah, mencegah penipuan secara maya. So saya akan explainkan lagi mengenai ni. Mencegah penipuan secara maya ni macam kalau ketani membeli barang. Okay. Ketani pakai credit card instead of debit kan. Ia indah yang macam orang didak tu is credit limit ketani. Bukan arah ketani punya on account kan. Account. Pasalnya kalau nato ia need few days to clear. Kira kenambil. Kalau rasa macam ni penipuan, aku dapat stop. And ia indah mengacau accountku. Meanwhile kalau ketani pakai debit card, kalau membeli barang macam mana online apa tu, diorang dapat akses terus daripada akaun ketani. And then kadang-kadang lah ada boleh akaun ketani tu boleh kena freeze. Kadang-kadang juga akaun ketani tu macam amount tu kena keluarkan and then kan mendapatkan balik memerlukan masa yang lebih lama. Ini kira security yang ada di kredit card yang paling bisai lah. Tapi sudah membuat itu, of course lah, membuat pembayarannya terus lah kalau ketani memakai kredit card itu. Sebab ketani mau macam yang itu keburukannya adalah menambah hutang atas hutang. Okay? Dan another keburukannya adalah ini sumber duit kecemasan. The only macam dia membuat simpanan kecemasannya, aku pakai kredit card gua ni sebagai duit kecemasan. Itu salah tu sudah. Tadi ia hanyalah untuk tambahan jika duit kecemasan ketani indah mencukupi orang. Pasal some people macam aku ada credit card jadi ani jadi emergency fund ku lah, bukan. Bukan macam itu. And then pasalnya lepas anda tu ketani membayar kadar peratus. Ketani nak mau rugi membayar, ketani mau menerima kadar peratus satu instead. Baik, menarik sekali ya kebaikan penggunaan kad kredit ini, begitu juga keburukan yang dikongsikan sebentar tadi ya. Saya tertarik tadi dengan mencegah penipuan secara maya seperti yang dikongsikan oleh Puan Hafizah ya. Jadi maksudnya apabila penipuan berlaku di dunia maya ya, yang dipotong adalah daripada kad kredit kita ni ya. Jadi kan ketani kalau ketani itu diorang will message kan ada authorize-nya. Orang ni macam manunya ada kan ada kita membuat transaksi ni. Ada telefon kan. Aku kan stop. So kalau kita ketani stop pada debit pun amount itu hold. Jadi ketani dapat pakai duit ketani sendiri. Begitu. Tapi meanwhile credit card memang bukan macam ia had limit kredit itu kan. So ketani stop walaupun ia hold indah kacau. Duit akaun ketani. Duit akaun ketani tidak berkurang. So ia macam anulah layer security cantik. Alhamdulillah ya. Jadi itulah menariknya ya mengenai dengan kebaikan kad kredit ini tadi. Baik, kita ingin mengetahui juga ini, mungkin Puan sendiri ada tips ya bagi mereka yang ingin menggunakan kad kredit ini. Jadi mungkin boleh berkongsi-kongsilah bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton di rumah. Macam mana cara terbaik nih menggunakan kad kredit ini? Yang paling important yang kita perlu tahu adalah
hard card credit card itu adalah pinjaman semata-mata. Bukan ketani punya macam sekiranya ada 2,000 di akaun. Hard limit atau 4. Jadi ketani ada 6,000. Bukan pasal yang 4,000 itu hanyalah pinjaman jika diperlukan ataupun kalau ketani kan macam security lah, macam membuat pembayaran secara maya. So itu yang paling perlu dikatakan sebab banyak orang fikir hard credit card ni adalah duitku macam tu. Bukan. Adalah pinjaman semata-mata. Jadi ketani kalau ketani kan pakai kalau bisa, kalau Indah mau membayar kadar peratusnya tu lunaskan sebelum masa yang ditentukan. Lunaskan sebelum masa yang ditentukan kad kredit ini. Jadi sebenarnya siapa yang layak untuk menggunakan kad kredit ini? Itu biasanya pihak bank akan mengakses lah siapa yang dapat. Tapi kadang-kadang diorang kalau orang macam mana tu kan, Indah dapat pakai kredit card apa, kadang-kadang diorang will minta kita buka fixed deposit account jatuh dan diorang direct to credit card lah. Macam tu. Ada arrangementnya lah, kan dibuat mengikut kita punya scale gaji apa, itu memang akan ditetapkan bagi pihak bank lah. Dan orang will beritahunya, limit kita kadang-kadang ada yang macam kita tidak dapat. Kadang-kadang, especially kalau orang macam freelance apa, ada gaji tetap. So they will tanya lah, kalau tu kita setkan this amount-nya dalam bank kami, kami akan kiranya orang mengconnectkan atau untuk mendapatkan facility credit card, ada juga yang dia ditawarkan lah. Dan ada yang kalau bagi yang ada gaji tetap apa tu, they will beritahu lah berapa hard limitnya, maksimum berapa, minimum berapa. Jadi kalau cuba jangan maksimumkan lah kredit itu. Pasal macam kalau ia makin besar, makin tinggi, ketani pun ada masih, aku boleh pakai kredit card. Tapi kalau tu enggak atau memang sakit lah. So kalau disarankan macam sekiranya lah, kad limitannya, kalau gaji yang 2,000, diorang cakap 4,000 boleh dorang. Jadi ketani, kalau gajiku 2,000, aku ambil 1,000 lah. Macam half of daripada gaji ketani. So maksudnya the next month kita ni boleh melunaskan hutang tersebut supaya sekiranya pun kalau kita ni mengambil 1,000. Kalau kita mengambil 2 kali ganda ataupun mengambil setaraf dengan gaji ketani, itu boleh macam payah sikit kalau ketani macam mana. Kalau max pun hard credit atau aku tahu aku boleh next month aku at least separuh gajiku. So itu yang kalau disarankan. Pilihan bijak lah untuk menggunakan kredit ini tadi. Jadi kalau pandangan dari Puan sendiri pandangan pribadi lah. Jadi bila waktu-waktu yang sepatutnya diambil untuk menggunakan kad kredit ini? Yang mana tu macam membeli tiket untuk travelling, hotel. Pasal kadang-kadang diorang kalau kita pakai credit card kan, they will require macam untuk menghold the amount atau bayaran untuk hotel itu kan. Jadi kalau kita guna debit kan a bit payah kan tu. Pasal belum lagi kita ke sana and then belum tentu kadang-kadang certain application diorang will cakap ada masanya untuk ketani Indah orang boleh meng-cancel booking ketani. Jadi kalau pakai debit card akan merumitkan masalah tersebut. Tapi kalau credit card ada certain period dan diorang will tarik lah hard limit tu macam tu. So macam penggunaan yang paling bisa adalah di luar negara lah. Air ticket, hotel. Itulah ya. Baik. Ingin kita ketahui juga, kita percaya untuk menggunakan perkhidmatan kad kredit ini, adakah ianya memerlukan annual fees kah ataupun macam mana? Apa ia punya kadang-kadang ialah ikut promosi yang diberi kepada pelanggan. Pasal kata ni boleh lihat tu. Kadang-kadang diorang will bagi promosi 3 tahun ada pembayaran tu kan, annual fee apa untuk kata tu. So dari sana kata ni boleh lihatlah
Ani apa fee-nya, and then dalam kontrak itu boleh lihatlah berapa kadar peratus yang diberi apa. Itu yang paling important. Dan kalau anda tu kita akan buat tanya sebanyak question as you can. Especially bagi orang yang belum pernah mempunyai, ingin mempunyai credit card. So boleh tanya macam soalan seperti berapa limit, berapa kadar peratus, kalau pembayarannya apa, macam mana tu, boleh kita ni minta boleh bagi contohkah kalau akun Dana tu sekiranya ni macam ni, apa yang senario yang dapat kita ni pikirkan, kita ni boleh anulah sebelum kita ni tu kita tulis dulu supaya anda lupa ni orang. So apa saja anda soalan kita ni, pihak macam bank mana yang anda tu diorang boleh beritahu bis kita. Ada juga yang bertanyakan kepada kita ni katanya beliau tidak mampu untuk membayar tunggakan daripada kad kredit Anik. Jika sekiranya ditutup kad kredit tersebut, adakah carried forward untuk bulan hadapannya masih lagi bertambah dengan peraturan tersebut, ataupun boleh ke indah ditutup Anik? Ataupun mungkin ada tips bagaimana cara untuk melunaskan hutang Anik? So kalau akan melunaskan, biasanya ikut macam mana arrangement kita dengan bank itulah. So kita boleh ke sana bertanya ada orang, adakah tu I see some banks, diorang ada buat macam easy payment apa setiap bulan atau indah mengenakan kadar peratus, tapi macam memang fix kita bayar apa tu. So ada kadang-kadang some banks macam memang dah dapat tutup selagi indah melunaskan hutang itu kan. Ya, pasal satu pinjaman. Bukan duit tani. Pinjaman biasanya kalau kira macam loan, bukan? Sort of pasal ni yang ada, kalau melon ada durasi apa tu, ada kadar di kan yang tu. Yang ni asal ketani lunaskan memang kadar peratus satu indah kan arah ketani. Catulah. Jadi kalau boleh yang tu, pasal setiap bank memang ada berbeza kan, diorang punya features apa tu. So and then kadang-kadang pasal kira apa yang diorang offer ke petani itu kadang-kadang memang berbeza, seperti macam orang bisnes lain lagi, kalau orang macam freelance lain lagi, orang yang macam gaji tetap lain lagi. So itu kita tanya ke bank lah biasanya. Sangat menakutkan sekali. Tidak mampu untuk melunaskan hutang, bulan demi bulan akan terus bertambah peratusan-peratusan yang perlu dibayar. Ia macam bunga betul. Sebab itu ia adalah had kredit card itu adalah pinjaman. Jadi perlunya kita ni berfikir panjang lah, yang bila kita ingin menggunakan kredit card ini, adakah kita ni mampu untuk melunaskan hutang tersebut ataupun indah. Jadi untuk akhirnya ni, mungkin ada kata-kata akhir daripada Puan Afizah Osili kepada penonton kita mengenai dengan penggunaan kad kredit. Kata-kata akhir bagi penggunaan, bagi yang saya cakap tadilah, emphasizing on kad kredit ini adalah pinjaman. Jadi kalau ada yang mau apa tu, treat it macam kalau untuk membeli air ticket tu boleh, hotel pun boleh, ataupun tu mengcollect points ni untuk cash rebate ataupun miles point itu it's okay. It's not that scary lah. Anda menakutkan benar-benar kalau kita ni tahu macam mana menggunakan dan jangan terjebak ke dalam hutang jatuh. Dan kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan ataupun topik yang kita ingin kami bahaskan hari ini, boleh hubungi kami di email address askfpab@outlook.com ataupun di laman sosial Facebook kami FPAB, ataupun di Instagram FPAB_BN. Ya, jadi alhamdulillah ya, itulah sedikit perkongsian diskusi kita pagi ini dalam segmen motivasi kewangan berkenaan dengan penggunaan kad kredit ya. Mudah-mudahan dari segi perbincangan kita pada pagi ini dapatlah anda mengambil sedikit sebanyak ya manfaat ya daripada Yang Mulia Puan Afizah Osili. Apapun, ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pada pagi ini Puan. InsyaAllah ada kesempatan kita ni akan bersama di lain waktu. Okey. Terima kasih Puan. Sama-sama.